اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, setinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan, nikmat, rahmat, ruang dan juga peluang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita. Maka alhamdulillah, malam ni Allah masih himpunkan kita lagi sekali untuk berada dan bertemu, berhimpun, berkumpul dalam Masjid Hashim Yahya ni, khususnya bagi mengisi ruang yang ada dalam kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita dan Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita tuntut. Mudah-mudahan Allah kurniakan juga kesihatan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hambanya yang sentiasa taat, tunduk, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam masa yang sama kita juga berusaha untuk meninggalkan segala tegahan, larangan yang telah ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua maklum dan semua tahu hari ini yang bahawasanya kita dapat satu berita tentang kehilangan satu orang ustaz di Pulau Mutiara kita ni. Bagi tuan-tuan di sini, ibu-ibu di sini mungkin tak asing lagi dengan Allah yarham Ustaz Nana Tanjung, Ustaz Izhar Habib, yang dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pun dapat tahu dalam grup pun dah petang dah pukul 3 lebih. Katanya meninggal di rumah mertuanya di Gurun, dan insya-Allah dalam perjalanan untuk disolatkan di Masjid Wan Cik Arifin. InsyaAllah lah, saya tadi pun jam tuan-tuan, mungkin lambat sikit kot. Jadi kesempatan ni tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak semua para jamaah lelaki dan juga wanita semualah untuk kita bertafakur sejenak, kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niat hadiahkan kepada guru kita almarhum Ustaz Izhar Habib, ataupun lebih mesra dengan Ustaz Nana Tanjung. Mudah-mudahan dengan kita niat sedekahkan pahala bacaan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadanya, sampaikan kepada rohnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan rohnya, dan tempatkan rohnya bersama dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemergian yang mengejutkanlah kita semua, termasuklah kami barisan Satizah pun. Sebab sebelum ni duk tengok almarhum kuliah merata lagi tuan-tuan. Kuliah, sembang, duk makan. Almarhum pun dengan saya lebih kurang aja umur, bayar-bayar lah. Tapi itu yang janji Allah tu pasti, ibu-ibu ayah sekalian. Bila sampainya masa ni, dia tak kira kita duduk di mana, dia tak kira kita sihat ataupun sakit.
Dia tak kira kita ni sedang bergembira atau berduka, maka sampai waktu dan ketika kita akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti jugalah kita tengok di Kelantan 3 beradik tu tuan-tuan sekalian. Nah, 3 beradik serentak Allah ambil, masya-Allah. Hanya ujian yang berat untuk keluarga, untuk ayah dia. Nah, tiga orang serentak. Satu orang guru pasti, satu orang guru tadika dan juga adik dia. Nah, keluar nak tengok banjir tuan-tuan. Kena lintas arus elektrik. Tapi mengajar kita apa dia tuan-tuan, walaupun dalam keadaan banjir, mereka ni tiga-tiga perempuan, banjir nak keluar tengok banjir, tapi dalam masa yang sama mereka tak lupa pada tuntutan Allah Subhanahu wa taala, tutup aurat. Walaupun banjir nak keluar dekat rumah depan tu je tuan-tuan, tutup aurat. Sebab mati ni dia tak kira waktu dan ketika tuan-tuan. Nah, macam tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah jemput mereka walaupun bersedih tuan-tuan, tapi alhamdulillah juga dalam keadaan mereka masih menutup aurat. Sebab itulah kita pesan untuk diri kita dan untuk semua. Dan sebagaimana pesan Nabi SAW, banyak ingat kepada kematian. Sebab kematian tak pernah lupa kepada kita. Nah, kita yang asyik dan kerap lupa kepada kematian. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang senantiasa ingat kepada mati, insya-Allah. Mungkin hari ni kita mendengar kematian orang, hari ini kita sedekahkan bacaan Fatihah kepada orang, mungkin ke depan tuan-tuan, orang akan dengar pula berita kematian kita. Mungkin ke depan orang akan sedekah pula bacaan Quran, bacaan Fatihah ke atas diri kita pula. Harap-harap macam itulah ibu-ibu, ayah sekalian, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah. Malam ni kita kuliah ringkas aja tuan-tuan. Masa Isyak kita berhenti sebab lepas Isyak mungkin ramai jemaah nak pi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak bagi penghormatan yang terakhir, nak pi solat jenazah almarhum Ustaz Nana di Masjid Wan Cik Arifin. Tuan-tuan insya-Allah mungkin lepas ni akan nak pi belaka. Jadi masuk Isyak, kita solat Isyak, lepas tu kita sama-samalah ke sana insya-Allah tuan-tuan. Kita tunaikan solat jenazah yang pahalanya sangat besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar. Jadi mudah-mudahan kita dapat ganjaran tu juga insya-Allah. Baik. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni, tanpa melengahkan masa, kita tengok hadis yang kelima. Hadis yang kelima ke surat 15. Ke surat 15, iaitu apa dia? Kubur sebagai hentian pertama. Kubur sebagai hentian pertama yang kita semua akan lalui satu waktu dan ketika nanti insya-Allah. Baik. An Utsman radhiyallahu anhu annahu idza waqafa ala qabrin baka hatta yuballa lihyatahu faqila lahu tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tadhkurul qabra fatabki faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran khattu illa al-qabru aw afza'u manhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun, hadis ni hadisun hasanun gharibun. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu idza waqafa ala qabrin, sesungguhnya beliau yakni Sayyidina Utsman bin Affan apabila dia berdiri waqafa ala qabrin, apabila dia berdiri di perkuburan hingga air matanya, apabila dia yakni Sayyidina Utsman lah, dia menangis apabila dia berdiri, apabila dia lalu di kawasan perkuburan, dia akan berhenti. Waqafa, dia berhenti, dia berdiri dan dia menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga kan air matanya hatta yabulla,
hatta yabulla lihyatahu, sehingga yang mata dia ni mengalir membasahi janggutnya. Maknanya menangis ni tuan-tuan bukan setakat basah pipi je sampai basah janggut ni. Nak abang nak dia takut sungguh, menangis sungguh-sungguh ni bukan menangis buat-buat. Nak bukan menangis buat-buat. Orang berlakon menangis buat-buat pun sekat dah tuan-tuan. Nama hak menangis betul ni basah janggut ni. Janggut orang Arab bukan macam janggut kita tuan-tuan. Janggut kita kadang-kadang boleh bilang kan, ada orang pelai kan. Kadang-kadang duk simpan pun tak mau keluar juga janggut pun ada juga. Tapi orang Arab janggut dia lebat siap dengan jambang apa semua ni kan, basah janggut kan, hatta yabulla lihyatahu, sehingga basah lihyah, basah janggutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakni menangis sungguh-sungguh. Bukan meraung lain pula, dia menangis. Meraung Nabi larang kan, meraung dengar berita kematian, meraung tepuk dada apa semua ni tuan-tuan. Itu Nabi SAW larang. Menangis Nabi tak larang kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqila lahu, maka ada orang bertanya kepadanya kan, depa tanya dekat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadhkurul jannata wan nara fala tabki. Depa tanya dekat Sayyidina Uthman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, kamu tidak menangis ketika mengingati syurga dan neraka. Tazkurul jannata wan nara, ketika mana diingatkan tentang syurga, tentang neraka kan, bila dengar cerita syurga, cerita neraka, kamu tak menangis. Fala tabki kan, fala tabki, kamu tak menangis pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni satu orang dia tanya kepada Sayyidina Uthman. Dia kata kamu bila dengar pasal syurga, pasal neraka, bila diingatkan syurga, bila diingatkan neraka, kamu tak menangis. Wa tadhkurul qabra fatabki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengapa kamu menangis ketika mengingati kubur? Yakni wa tadhkurul qabra, bila teringat kubur, bila lalu kat kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatabki, kamu menangis. Dia sahabat ni tanya, sebab apa bila cerita syurga, cerita neraka, ingat syurga, ingat neraka, kamu tak menangis? Tapi bila teringat kubur, lalu dekat kubur, fatabki, kamu menangis. Tanya satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa? Kan. Faqala, maka jawab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakni baginda pernah bersabda. Baginda pernah abang, baginda pernah kata, ni kata sahabat Nabi Sayyidina Uthman ni, antara khulafa'ur rasyidin kan, 4 orang ni Sayyidina Uthman, Allahumma salli ala Muhammad, itu orang sahabat yang sangat pemalu, sangat pemalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sebut pemalu ni tuan-tuan, untuk kita hari ni banyak yang dah apa kita panggil, hilang dah rasa malu ni. Macam baru ni orang duk viral tu, orang nenek duk menari terkinja-kinja tuan-tuan. Kan? Katanya dia tak buat pesta, wallahu a'lam tuan-tuan. Kan ada food truck jual ayak tuan-tuan. Nak ayak free, yang nak ayak free tu kena mai depan food truck tu, kena menari. Harap ibu-ibu tak pi Tangan ustaz uduh sangat. Mana tahu gamak belakang Mula-mula depa duk share gambar-gambar perempuan-perempuan hak biasa-biasa ni, ada juga duk share awal tu, tapi bila mai hak nenek ni tenggelam habis hak muda-muda. Orang tak share dah hak muda-muda. Tu dia kuasa. Kuasa viral. Hak muda-muda sebelum tu hilang tu. Hak orang duk share awal, hak nenek ni naik viral. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dia nak menari, cucu dia saya ingat lebih kurang umur 10 tahun 11 tahun macam tu lah, perempuan, cucu dia pakai tudung. Nenek tu dia naik syekh dah, naik syekh dia kau nak menari dah, cucu tu tarik siku. Malu, cucu pun tahu malu. Allahu akbar. Kan? Bila siku tu tarik cucu, dia siku cucu dah. Dia marah cucu dah. Dia naik syekh, tahu nak syekh? Dia dengar muzik dia naik syekh.
Dia siku cucu dia senyap. Cucu tak berani lah, takut dekat tok. Kita mengetuk kan, takut dekat tok. Lepas tu pun nak kata, tuan-tuan, nak jenis tu kalau boleh kena azan kok dia berhenti. Dia menari sungguh ibu-ibu. Ish, kan? Tu kalau tanya mak siapa, nenek siapa, tabatlah orang tak berani nak mengaku. Kan? Allahu Akbar. Tu kita tengok sebab nak ayak free. Tak tahulah berapa nilai ayak satu bekas tu, tak tahu berapa duit. RM10 kot lah, kita kata RM10 kot mahal sikit kan. Kita katalah RM10. Ish, takkan kerana RM10 tu tuan-tuan ibu-ibu kita nak campak rasa malu kita, kita nak rendahkan maruah martabat diri kita kerana nak ayak nilai RM10. Contoh tuan-tuan sekalian, baru ayak RM10 ibu-ibu, nu Dajjal tak turun mai lagi. Dajjal turun mai ni lagi dahsyat daripada ni, dia offer lah. Baru ayak sebekas aja tuan-tuan ibu-ibu sekalian, hilang dah rasa malu. Ish, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, katanya kat tapak pesta, wallahu a'lam, tak tahulah tuan-tuan kan. Saya pun dalam khutbah minggu lepas sebutlah juga kan, sebab benda ni adalah hadis Nabi SAW. Umat Islam akhir zaman ni, Nabi kata dia akan ikut umat terdahulu tu. Nak shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, kata Nabi, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sehingga masuk lubang bewok pun follow. No, sempit ustaz, tak apa. Nak takut apa, nak kisah apa, kan? Itulah yang kita bimbang dan takut ibu-ibu ayah-ayah sekalian. No, dia tak kira, dia kira nak ikut je, dia kira nak follow je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sayyiduna Uthman, sahabat Nabi ni satu orang yang sangat pemalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun bila sahabat ni main sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kan jaga sungguh-sungguh sebab Nabi tahu dia ni malu. Kan Nabi nak raih sahabat yang malu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi duduk pun lagi beradab daripada hak sahabat-sahabat lain mai. Sebab sahabat ni satu orang yang malu. Ketika mana dia nak gugur, terbunuh pun tuan-tuan sekalian, dia minta untuk pakai seluar dan sebagainya. Tak mau aurat dia terbuka ketika mana dibunuh, dipenggal lehernya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tuan-tuan ibu-ibu, tera tu sampai tahap tu. Sebab tu saya kata macam adik-adik 3 orang tadi tuan-tuan, mereka jaga aurat mereka sebab mereka tak tahu waktu mana malaikat nak menjemput nyawa mereka. Mereka jaga hingga hujung kehidupan mereka, hujung hayat mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rugi ke jaga aurat? Tak rugi. Yang ruginya kita tak jaga aurat, tiba-tiba mati. Yang tu rugi. Sebab dia tak boleh hidup kembali dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kata Sayyidina Uthman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sami'tu, dia kata aku pernah dengar dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah habaq dekat kami, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Nabi. Kan Nabi kata kubur, kan kubur kata Nabi merupakan persinggahan pertama dari beberapa persinggahan menuju akhirat. Dalam riwayat lain kata innal qabra, sesungguhnya kubur kata Nabi, awwalu manazilil akhirah, kan persinggahan pertama sebelum menuju akhirat. Dalam hadis kita baca malam ni pun Nabi habaq benda yang sama, kata Nabi al-qabru awwalu manzilin, kubur merupakan persinggahan pertama dari beberapa persinggahan min manazilil akhirah, menuju akhirat, persinggahan menuju akhirat. Bila sebut persinggahan ni ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak abang apa kat kita, bila sebut je persinggahan ni, kita fahamlah bahawasanya kehidupan kita ni atas dunia juga disebut singgah, alam kubur juga disebut singgah. Maknanya kita duduk terus ke dalam kubur, tak singgah sahaja, perjalanan kita masih jauh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Destinasi kita, tempat tuju kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin.
Kubur ni singgah, dunia ni singgah. Kan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Al-An'am 32. Allah menyatakan wa mal hayatud dunya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia, kata Allah, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, kata Allah. Kan tak dinamakan dunia ni, kata Allah, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Tak, dunia ni memang banyak, seronok banyak atas dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas dunia ni banyak benda yang melalaikan kita, sehingga lupa kepada mati, sehingga lupa kepada kubur, sehingga lupa pada akhirat, sehingga lupa pada destinasi kita nanti, syurga yang hakiki. Dilalaikan dengan kehidupan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, akhiratlah tempat yang terbaik dan paling baik tempat kembalinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia sedar, dunia ni hanyalah tempat dia singgah sahaja. Walaupun lama umur dia 120 tahun, 100 tahun tuan-tuan, tapi dia sedar dia singgah sahaja, bukan selamanya duduk atas dunia, bertapa atas dunia ni. Tak ada siapa kekal atas dunia, tuan-tuan. Nabi Isa Allah angkat pun nanti Allah akan turunkan dia, dan Allah akan wafatkan juga dia. Akan wafat juga. Dajjal yang umurnya Allah panjangkan, tuan-tuan. Antara makhluk yang Allah panjangkan usia Dajjal sampai masa dia akan dibunuh, mati juga. Abang kata dunia ni bukanlah tempat yang kekal untuk kita. Panjang mana umur pun, tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam panjang dah umur, panjang, tuan-tuan, akhirnya wafat. Abang kata tak kekal pun kita atas dunia, kita singgah. Bila singgah ni dia tak kekal, tuan-tuan sekalian. Kan singgah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak PKL, singgah dekat mana? RNR, singgah aja, tuan-tuan, sagi sambung balik perjalanan tu lah singgah. Lepas Allah hantar kita singgah atas dunia ni, Allah singgahkan kita pula di alam barzakh, kan? Alam pemisah, dinding antara dunia dan juga akhirat, dinding barzakh. Tapi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khair, lebih baik kehidupan mereka di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir, kata Allah. Allah tanya, bila Allah buat dua keadaan ni, dunia begini, akhirat begini, orang beruntung, orang beriman begini kehidupannya di akhirat, Allah tanya di hujung, tidakkah kamu mahu berfikir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah bagi kita ni akal, Allah tu kita berfikir dengan waras, dengan iman, dengan ilmu yang ada pada kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni kita dengar kematian Ustaz Nana kita, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa, tuan-tuan? Kan? Apa yang saya rasa? Saya rasa susah hati. Tiba-tiba mati datang. Sebab dalam sihat boleh meninggal, dalam sihat boleh mati, kan? Tak nanti sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin semalam baru makan dengan kawan kita, mungkin semalam baru berjalan dengan keluarga, family dan sebagainya, tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengharapkan kematian kita tu nanti di tempat yang baik, di tempat yang mulia, disalatkan oleh ramai orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Didoakan oleh ramai manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Begitu jugalah dengan penduduk bumi dan langit, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak keluar Dajjal nanti, tuan-tuan, Allah tahan hujan. Nabi sebut dalam hadis, Allah takkan turun hujan tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kerana masih ada makhluk-makhluk lain
di atas muka bumi ni selain daripada manusia. Kerana makhluk-makhluk lain inilah Allah masih turunkan hujan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak harapkan kita tuan-tuan, ramai manusia semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun peringatan datang peringatan, lupa tuan-tuan. Kerana makhluk lain itulah Allah turunkan juga hujan tuan-tuan. Kita tumpang makhluk-makhluk Allah yang lain ni yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak kita ni juga didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Sayyidina Uthman, bila ada orang tanya dia tadi kenapa menangis, lalu kat kubur kamu berhenti, kamu menangis sehingga basah janggut kamu ni, kenapa? Pertama dia kata sebab Nabi pernah habaq kubur ni adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Berapa lama nak duduk di kubur ni tak tahu, tak pasti, tapi singgah dia lama. Baru nak pi akhirat nanti, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, baru nak pi duduk mahsyar, baru nak pi timbang amalan kita di mizan, baru nak melalui titian sirat. Tuan-tuan, jauh lagi perjalanan nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Bekalan kita banyak ke? Cukup ke ni? Kita nak berjalan sini PKL pun bawa bekal sekan. Bawa bekal sekan dah. Nasib baiklah ada R&R boleh singgah makan, tak bawa bekal pun. Nak abang kata boleh singgah lagi ustaz. Dunia ni nak pergi akhirat ni bekal kita cukup ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bekal kita cukup ke nak pergi akhirat Allah, nak pergi ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti? Kan? Mudah-mudahan cukup insya-Allah. Pastikan, usahakan untuk cukup pahala amalan kita, bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Amin. Maka Nabi kata lagi, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru. Kata Sayyidina Uthman, Nabi kata lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jika selamat daripadanya maka perjalanan selepasnya menjadi lebih mudah. Ni kubur ni, Nabi kata Sayyidina Uthman, Nabi kata apa? Barang siapa yang selamat di sini, selamat dalam kubur ni, selamat di alam barzakh ni yang kita singgah ni tuan-tuan. Saudara-saudara kita, adik-beradik kita dah berada tuan-tuan dalam kubur sana. Mereka dah berada dalam barzakh sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mereka ni selamat insya-Allah. Amin. Kita pun insya-Allah akan menuju juga. Nabi kata ni sekiranya mereka selamat di sini, kata Nabi, selamat dalam kubur ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu aisaru. Dalam riwayat lain aisaru minhu. Maka tempat selepasnya, kata Nabi, lepas kubur ni nanti, kata Nabi, akan aisar, akan lebih mudah. Aisar, lebih mudah. Tempat selepas kubur ni nanti lebih mudah. Kubur ni dia selamat, ni kira checkpoint yang menentukan selamat atau tidak kita ni. Selamat dalam kubur ni, kata Nabi, tempat selepasnya yang akan dituju nanti aisar, lebih mudah daripada ni. Itu dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita dia ni, kita kalau masuk kubur tak boleh keluar dah, kecuali orang yang kerja gali kubur dia masuk, dia keluar balik. Kalau dia pun tak keluar tuan-tuan, tak ada orang nak gali kubur dah lepas ni. Masuk terus tuan-tuan. Mereka tak ada dah. Hak kerja gali kubur buat turun jenazah aja tuan-tuan, depa bawa turun, depa naik balik. Yang dah meninggal dunia, yang dah mati tuan-tuan, bila turun duduk dalam itulah rumah baru mereka. Walaupun tak dunia rumah masya-Allah tersergam indah tuan-tuan. Aircon di rumah ni buah aircon masjid ni. Nalaunya. Nak abang kata hebat tak dunia ustaz, hebat. Kita 1 horsepower pun meleret dah nak bayar bil. Dia buah aircon ni rumah, mau tak buah aircon ni rumah dia besar tuan-tuan. Tapi bila dia mati, dia akan pindah rumah yang besar atas dunia tadi ni, yang indah, yang luas tadi, dia akan tinggal rumah tu, ada aircon, ada elektrik, api terang menderang ni dia akan tinggal.
Dia akan dibawa masuk tuan-tuan ke alam barzah, alam kubur. Yang pandangan mata kita melihat luah ni je ustaz. Ya. Zahir pandangan mata kita melihat luah tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kubur. Kan? Mana pernah kita pergi duk tengok tuan-tuan luahnya kubur? Dah, kita tak nampak tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Mata kita ni tak nampak. Nah, cuma janji Nabi ada tak? Ada tuan-tuan untuk orang beriman. Kita tengok ke pandangan mata kita. Tu pun Allah bagi tengok. Allah bagi kita nikmat melihat tuan-tuan. Kan? Ada orang tak boleh tengok. Tu nasyid dia kata, buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Ni hak cerita buta mata, hak buta sungguh ni. Nah, kita hari ni tuan-tuan, masalahnya tak buta, tapi kita jadi orang buta di akhirat. Sebab apa? Bila datang peringatan daripada Allah, kita tak mau dengar. Nah, kita buat-buat tak dengar, kita tolak. Allah jadikan golongan ni di akhirat nanti buta. Walaupun dia kata ke Allah, wahai Allah, bukankah kami dulu boleh melihat? Kenapa hari ini kami tak boleh melihat? Ni orang yang tolak peringatan daripada Allah atas dunia dulu ni. Tolak peringatan-peringatan yang disampaikan kepadanya. Tak mau dengar. Nah, ni pun jadi orang yang tidak dapat melihat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab atas dunia tak mau lihat kebenaran. Nah, atas dunia kebenaran tak mau lihat. Walaupun tahu benar, tak mau lihat. Allah jadikan mereka di sana buta. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Yang celik belum tentu selamat. Apatah lagi yang buta tuan-tuan. Sebab itu, buta mata ada kalanya lebih baik daripada butanya hati. Kan? Dia setakat buta mata tapi hatinya celik. Hatinya ni terima hidayah daripada Allah, terima kebenaran yang disampaikan tuan-tuan. Ada orang buta mata tak boleh melihat Quran tapi hatinya celik 30 juzuk dalam diri dan kepala. Kita pun surrender. Kita celik tapi Quran 30 juzuk tak mampu kita nak hafal. Kan? Ni hak celik ni tuan-tuan, termasuklah saya kan nak kata kat ibu-ibu ayah, ada lah kita. Allah bagi kelebihan kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Sebab itu tuan-tuan, Allah dah tanya kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walaupun dia kurang tang ni, dia lebih tang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi. Kata Sayyidina Uthman lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang gagal dalam kubur, dia gagal, tak lepas dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kubur tak lepas, gagal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selepasnya, tempat selepasnya, kata Nabi, asyaddu, lebih dahsyat, lebih susah lah, maknanya lebih dahsyat daripada ni. Kubur ni dia sangkut, kubur ni dia tak lepas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tempat selepas kubur ni, kata Nabi, asyaddu minhu, lagi dahsyat daripada yang dia duk terima dalam kubur ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita dalam kubur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengoklah hadis Nabi. Kan? Nabi cerita ketika mana di alam kubur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan tanya kita berkaitan dengan akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang lain ambil mak angkat jari macam tu satu. Kan? Kita yang angkat macam tu. Kan? Ada angkat satu, ada angkat macam tu.
Kan? Angkat satu ni apa? Kan nak bak bini satu dah. Kan nak bak bini satu. Kan? Dua ustaz nak bak kata dua boleh jadi. Satu ni nak abang kata satu akidah. Satu akidah. Itu je duk angkat satu ni jangan sampai tak tahu dah. Depa angkat satu aku pun tak tahu depa angkat aku angkat lah jam. Kan? Satu akidah. Dalam kubur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat yang ditugahkan, tugas mereka ni main duk tanya dalam kubur. Kan? Jangan duk tanya oleh ustaz, macam mana kita nak kenal malaikat ni? Sudah. Nah, macam mana? Koko saya tak kenal kan malaikat ni main nanti? So duk hati. Hang tak kenal tak apa, dia kenal hang. Itu penting. Macam kita hari ni kan. Siapa tak kenal PM10? Kenal pula kau. Kan? Dia kenal tak kita? Dia tak kenal pun. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Dosa hati kita tak kenal dia. Nah, yang penting dia kenal kita ni. Dia kenal kita. Malaikat yang ditugaskan dalam kubur nak main tanya ni. Orang yang mati duduk di alam barzah, duduk dalam kubur, malaikat tu apa? Munkar nakir. Munkar nakir. Hak tu pun kena bagi betul tu. Hak duk mungkar tu lain. Munkar, mim nun kafra, munkar, nakir. Ni dua malaikat yang Allah tugaskan untuk main tanya kepada si mati berkaitan akidah, pegangan kita di dunia dulu ni, masa hidup tu. Inilah malaikat ni akan main tanya. Kan sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, yang inilah dinamakan fitnatul qabri, fitnah kubur. Inilah fitnah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Nabi kata innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban aw misla fitnatil masihid dajjal, kata Nabi. Rawahu Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ni hadis ni yang Nabi kata sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi, Allah dah wahyukan kepada aku, kata Nabi, bahawa kamu sekalian kan 4 minit lagi. Kamu sekalian, kata Nabi, akan diuji dalam kubur. Allah wahyu kat Nabi. Nabi abang kat kita ni. Saya abang kat tuan-tuan malam ni. Pertamanya abang untuk saya jugalah. Kan? Allah wahyu kat Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa ni? Bahawa kamu sekalian akan diuji. Nabi sampaikan kat kita ni, yang Allah abang kat Nabi, kamu sekalian akan diuji dalam kubur. Hampir-hampir atau sama, kurang tak ada. Hampir-hampir atau sama dahsyatnya seperti ujian Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ni iman akidah. Waktu Dajjal turun, nak selamatkan iman, nak selamatkan akidah, Dajjal turun. Dalam keadaan dunia Allah uji, kering kontang, hujan tak turun, apa semua, makanan tak ada, turun main Dajjal, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam tadi ya kan. Tu tukang makanan banyak lagi, tuan-tuan. Tak mau beli punya pasal, menari pun menari ya. Tu tukang banyak lagi. Ni makanan tak ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Jadi kalut dah, jadi kalut. Jadi kalut ujian akidah ni. Hampir-hampir atau sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatul qabr. Fitnah kubur nanti, ujian dalam kubur nanti. Malaikat munkar nakir mai nak tanya berkaitan dengan pegangan kita, akidah kita ketika hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena doakan untuk orang yang berada dalam kubur. Nabi kata jangan balik diri saat, tunggu saat, doa untuk depa. Minta Allah ampunkan dosa mereka, minta Allah kurniakan rahmat Allah kepada mereka, minta Allah tetapkan ketetapan iman akidah kepada mereka untuk menjawab soalan malaikat Allah Subhanahu wa taala sat lagi. Tuan-tuan sekalian, lepas kita balik sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nabi, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila didudukkan si mati ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ni saya ambil lah hadis ni, tuan-tuan. Dia bagi 4 soalan lah hadis. Ada 3 soalan lah hadis. Pertama dia akan tanya, malaikat ni akan tanya, man rabbuka? Akidah tak? Akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu ni? Tuan-tuan, fayaqul rabbi Allah. Orang beriman, orang saleh, tuan-tuan,
dengan sendirinya tuan-tuan Allah takdirkan dia untuk jawab soalan ni dengan mudah sebab dia orang soleh, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuktikan kehidupan dia dulu tuan-tuan, Allah adalah Tuhannya, Allah lah sembahannya, Allahus Samad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, dengan mudah dia boleh jawab. Kemudian malaikat akan tanya soalan yang kedua, fayaqulani, dua malaikat ni tanya lagi, tuan-tuan, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, ataupun yang kedua tanya ma dinuka, apa agama kamu ni. Tuan-tuan, agama jangan nak buat main-main. Apa agama kamu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diniyal Islam, Islam agama aku. Yang ketiga malaikat tanya ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa lelaki ni yang diutuskan kepada kamu? Ni tuan-tuan, siapa lelaki ni yang diutuskan kepada kamu ni, siapa dia? Tuan-tuan, kalau hidup atas muka bumi ni nak selawat kat Nabi pun segan tuan-tuan, malah tuan-tuan, kan? Padahal tak kena bayar apa pun, selawat kat Nabi malah, apatah lagi nak pergi majlis maulid Nabi lagi malah, kan? Macam mana kita nak abang ni, nak ini adalah Rasulullah, huwa Rasulullah, dia Rasulullah, macam mana kita nak boleh jawab tuan-tuan sekalian? Jadi tuan-tuan, jam dah bunyi dah. Macam mana saya habaq di awal tadi tuan, insya-Allah lepas isyak kita pun nak gerak ke sana salat jenazah untuk almarhum Ustaz Nana Tanjung, insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat ni tuan-tuan. Ada kitab tanda sikit noh. Bukan apa nak jumpa tu tahun depan tu, lambat lagi tuan. Tak kita lupa pula kan, atau tanda sikit. Dan insya-Allah kita sambung tahun depan. Wallahu taala a'lam. Belakang sana ada kalender sekolah, ada sikit lagi kot tuan-tuan. Kereta pun ada lagi yang tak dapat, insya-Allah boleh ambil. Kalender tu cuma aja, tuan-tuan nak sumbang masukkan dalam tabung belakang tu, insya-Allah. Tak jual pun, cuma sumbangan daripada tuan-tuan saja dia alu-alukan untuk sekolah rendah Islam Raudatul Jannah, Ayak Putih, Junjung Kulim, sekolah Ustaz almarhum Ustaz Bakri Yahya, sahabat kami ni, salah seorang tenaga mengajar di sana lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tentang sekolah boleh tanya dia lah ni Timbalan Mudin tuan-tuan. Boleh tanya dia, lagi senang, kan? Itu pun sahabat kami yang meninggal muda juga, Allah lebih kasih kepada mereka. Mungkin satu hari nanti sampailah masa kami juga tuan-tuan sekalian, dan masa tuan-tuan ibu-ibu jugalah, insya-Allah. Kita nak pergi mana, semua nak pergi ke situ. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Ampun maaf daripada semua andai terkasar bahasa, ketinggi suara, terlajak masa. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama dalam syurga yang hakiki di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.